Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai semua. Satu, dah ready ke nak kelas hari ni? Okay. Saya sebelum saya start, saya nak make sure awak semua dah ready dengan buku teks, dengan pen dan kertas untuk catat apa-apa maklumat yang saya akan beritahu ni lah. Okay. Hari ni saya kenalkan saya dulu. Saya Cikgu Ain Syakila binti Hanafi. Mungkin tak semua orang kenal kot sebab saya ajar dua kelas je. Saya ajar kelas 1C dengan 1F. Jadi saya tak ajar dua kelas. Saya hanya ajar dua kelas, saya tak ajar yang lain. Tapi tak apa, nanti lepas sekolah nanti kita boleh berkenalan lah. Okay, untuk sepanjang PDPR ni saya akan guide awak lah. Untuk PDPR kita untuk Form 1 saya akan ajar. Okay, untuk hari ni kita mulakan dengan bab 5. Okay, bab 5 tamadun awal, iaitu dalam bab 5 ni ada 4 tamadun actually. Ada tamadun Mesopotamia, Mesir, Indus dan juga Wang He. Okay, untuk minggu ni cikgu cover 2 dahulu, iaitu tamadun Mesopotamia dengan tamadun Mesir. Okay, dah ready? Kita tak pakai Teams lagi lah untuk minggu ni, untuk 2 minggu ni cikgu mengajar pakai video yang cikgu ajar je. Saya dah ada record kat muka saya tapi tak clear, so saya record lain pula. Okay, now semua ready, kita boleh start dengan first slide. Okay, now we go. Mesopotamia. Di manakah terletaknya Mesopotamia? Okay, so boleh tengok dalam teks awak, dalam buku teks 62 tu kat peta tu, cari mana Mesopotamia. Dekat tengah-tengah tu, mana colour warna hijau. Dekat kawasan Arab lah, tengah ni. Okay. Ini adalah kawasan Mesopotamia dekat area sini lah tu. Ya. Ni Tigris. Ni Mesopotamia. Area sini. Okay. Ni Mesir. Ni Mesopotamia. Jauh lah juga kan. Okay. Okay. Next. Tengok. Pula. Okay. Maksud Mesopotamia. Mesopotamia adalah tanah di antara dua sungai. Sungai apa? Sungai Tigris dan Euphrates. Itu maksud nama Mesopotamia itu. Tanah di antara dua sungai. Okay, kenapa? Okay, ini antara kenapa sebab orang-orang selepas zaman Mesolitik. Okay, Mesolitik kita tahu dah kan. Orang Mesolitik dia berpindah randah. Paleolitik, Mesolitik orangnya berpindah randah, memburu binatang. Kita hidup setempat. Orang Neolitik dah mula duduk di setempat. Mana dia pilih tempat duduk? Mana? Di area kawasan berdekatan dengan sungai ataupun dekat dengan laut. Okay. Adanya sumber air. Dan itulah cara sampai begitulah permulaan sebuah tamadun. Dia akan memilih sungai tempat dia nak build dia punya kampung. Lepas kampung jadi bandar, lepas bandar jadi kerajaan. Tengok Kuantan. Kuantan kat mana terletak? Tepi laut, sumber air kan? Tepi sungai, kita dua-dua kita ada. Sungai ada, laut ada. Okay. Kenapa pilih sungai? Apa fungsi sungai? Apa fungsi sungai? Satu, sungai ni adalah sumber apa? Air kan? Sumber air. Apa dalam kehidupan kita, kita memerlukan air. So orang kan kalau biar tak ada elektrik, blackout, dapat tak ada air, susah kan? Sebab air itu sangat diperlukan. Nak makan, nak minum, nak mencuci, nak mandi, memang memerlukan air. Kedua, okay, air itu jelas sumber makanan. Pada ada air sungai itu akan mengalir ke kawasan pertanian. Dengan kawasan pertanian itu subur. Dan subur adalah tanaman yang hidup subur. Dan adalah makanan untuk kita. Sungai juga, kita boleh mancing ikan, angkat ikan, sumber protein. Okay, itu kenapa sungai dipilih oleh orang-orang tamadun awal ni. Kenapa orang memilih sungai? Dan yang ketiga, sungai adalah untuk
pengangkutan. Okey, pengangkutan di mana itu adalah pengangkutan utama orang zaman dulu. Memang menggunakan jalan laut dan juga jalan sungai air. Jalan tar semua tak ada lagi masa tu sungai mudah dan laut untuk berhubung. Itu disebabkan kenapa tamadun-tamadun awal tu pun manusia-manusia zaman awal memang memilih berhampiran dengan sungai. Dan dari situlah mulanya wujud tamadun, wujudnya bandar, wujudnya kerajaan. Macam Kuantan, Bandar Raya Kuantan terletak di tepi sungai dan tepi laut. Akhirnya di ibu negeri kan, Pahang. Dia tak pilih ibu negeri kat Sungai Tembeling. Ada kan sebab dia pedalaman, yang pilih lagi yang apa? Lagi besar lagi, iaitu tepi laut. Okey. Di dalam tamadun Mesopotamia ada banyak kerajaan. Antara kerajaan terkenal yang paling awal ialah kerajaan Sumeria, iaitu abad ketika 3500 sebelum Masihi, dikenal pasti. Antara yang terawal. And then Babylon, ada pendengar Babylon Babylon, Akkad, Assyria, dan yang paling akhir, yang terakhir sebelum kerajaan tamadun Mesopotamia ini lenyap, dan dijadikan negara-negara pula, kerajaan-kerajaan lain pula, iaitu Chaldea, yang paling last, iaitu ketika akhir 539 sebelum Masihi. Awak boleh tengok buku teks awak. Dalam muka surat 95. 95 tu cakap, di lepas sungai Tigris dan sungai Euphrates terdapat kawasan subur yang luas dalam oasis di tengah-tengahnya gurun dan gunung. Dan kawasan ini dipanggil bulan sabit subur. Ni bulan sabit subur ni. Ni. Sebab kawasan itu juga bulan sabit subur. Situ terdapatnya struktur bandar dibina di tanah liat yang dijadikan bata. Dan salah satu kehebatan orang Mesopotamia adalah dialah mencipta batu bata. Awak duduk dalam rumah kan? Batu bata tu adalah dicipta oleh orang tamadun Mesopotamia. Buat daripada tanah liat. Penciptaan yang digunakan sampai hari ini. Siapa yang reka, siapa yang cipta, iaitu orang Mesopotamia. Next, kita tengok. Negara kota. Dari segi pemerintahan. Dari segi pemerintahan dan pentadbiran. Awak boleh tengok muka surat 96. Itu dia contohnya sebuah negara kota. Kenapa kita panggil negara kota? Sebuah dalam tamadun Mesopotamia tu besar tau. Daripada sungai sini sampai sungai sini. Dalam antara sungai-sungai tu ada wujudnya kerajaan. Adalah kerajaan. Ada Ulu. Dan kerajaan tu bagaimana nak beza kerajaan ni dan kerajaan tu? Setiap kerajaan dia akan bina tembok. Itu beza. Kita di Malaysia tak ada tembok-tembok ni. Di tamadun Mesopotamia ni style dia, negara dia dipisahkan oleh tembok. Kalau kita kan sebadan je kan. Di sana tembok. Dalam tembok tu ada rumah, ada pelabuhan, ada pusat bandar. Awak bayang kalau Kuantan ni kelinging, Kuantan ni ada tembok. Kita duduk dalam tembok tu. Macam itulah dia panggil negara kota. Dan setiap negara kota itu diperintah oleh seorang raja. Raja lah. Banyak ni ada macam ni Raja Hammurabi yang paling terkenal antaranya. Dan satu lagi, dari segi pemerintahan dan pentadbiran, Mesopotamia terkenal dengan Kod Undang-Undang Hammurabi. Seorang raja, nama raja itu Hammurabi, telah mencipta undang-undang pertama dunia. First undang-undang yang dibuat dan dipamerkan. Tapi masa tu dia tak guna kertas, tak guna buku. Dipahat. Ini nama dia. Tiang Hammurabi. Hammurabi ni, dan dalam dekat tiang ni ada dibesarkan, dipahatkan segala syarat-syarat ataupun undang-undang yang perlu dipatuhi oleh orang-orang orang-orang di tamadun Mesopotamia. Dan undang-undang Hammurabi ni waktu zaman kerajaan Babylon. Babylon dipahat. Dan dipahat di tiang dan diletakkan di kawasan umum. Kawasan orang lalu lalang supaya orang boleh baca. Kesalahan apa, buat ni apa jadi, orang akan rasa takut. Kan? Rasa aware, tak boleh buat ni, nanti kalau tak kena apa, kena denda ke, kena penjara ke. Jadi
memang ni lah dipahat di kawasan yang diramai orang. Okay. Undang-undang. Undang-undang penting. Kenapa undang-undang penting? Kenapa undang-undang penting? Kenapa kita ni perlu, masyarakat ni perlu ada undang-undang? Hammurabi telah mencipta undang-undang supaya dia dapat apa? Mengawal rakyat dia. Kan? Mengawal rakyat dia. Kalau tak ada undang-undang, berlaku kucah kacir. Awak bayangkan kalau awak duduk dalam maktab, tak ada undang-undang. Orang tak suruh pergi morning call, tak suruh pergi solat, berjemaah. Apa jadi? Ada yang tak solat. Okay, lambat pergi sekolah. Kan? Perlu ikut undang-undang lah. So, untuk mengawal manusia. Okay, supaya negara akan lebih sistematik, aman. Kalau ada pesalah, ditangkap. Kalau tak ada undang-undang, leluasa lah bunuh orang boleh, buat susuka hati boleh kan. Kalau tak ikut undang, tu akan jadi apa? Akan jadi masalah. Macam sekarang ni orang tak ikut SOP kan. Tak pakai mask lah, tak alert pasal keselamatan. Apa jadi dah kita? Hari ni nak dekat 7,000 dah kes. Disebabkan orang tak ikut SOP. SOP tu undang-undang lah. Okay. Itu sebabnya. Kenapa perlu ada undang-undang. Okay, next. Dari segi ekonomi. Okay, ekonomi masyarakat tamadun Mesopotamia. Okay, apa ekonomi Mesopotamia? Secara generalnya, okay, ekonomi ditadbir oleh raja dan golongan agama. Okay, kerajaan yang akan menentukan jumlah tanaman. Okay, dia tanam apa? Tanam gandum. Hari ni kita tanam gandum, tanam apa? Jagung, tanam ni. Dia akan tentukan berapa orang bertani, kawasan sini berapa. Itu adalah kuasa raja. Ada juga pekerjaan-pekerjaan lain seperti pegawai petani, ada jurukira, ada hamba. Hamba ni tawanan berang ke, orang yang akan hamba dah perusahaan tekstil. Ni antara dia lah. Okay, kalau kat Middle East ni yang terkenal adalah cotton. Tekstilnya adalah kain cotton lah. Dan juga pekerjaan tukang buat rumah. Disebabkan di Taman Mesopotamia memang orang dah buat batu bata. So banyaklah orang buat apa? Buat rumah. Okay, jadi ada sampai satu pekerjaan. Dah ada satu orang tukang buat rumah. Dah ada dah pekerjaan itu. Okay, next kita tengok. Oh, okay. Dah ada soalan dah. Student of the day. Set 1. Okay. Apa maksud student of the day? Okay, student of the day ni sebenarnya saya nak tanya soalan sebab saya tak nampak awak ni kan. Kita bukan secara live. Jadi, saya tanya melalui video yang saya jawab. So, orang-orang yang dalam ini, yang mereka-mereka yang laki student hari ini, Akif, Aimi, Ikmel, Cik Wan Putri, Aris, perlu jawab soalan saya. Apakah kerajaan terakhir tamadun Mesopotamia? Kalau dengar cikgu cakap tadi tu, tahulah. Kan? Kerajaan terakhir tamadun Mesopotamia. So, bagaimana nak jawab? Okey, jawapan anda ada perlu tulis dalam grup Telegram. Tulis nama dan jawapan. Nanti saya akan buatkan checklist tu. So, awak tulis. Okey, jawapan. So, siapa tak cukup 5 orang ni, maksudnya adalah dia tak tengoklah video saya. Kan? Kalau tengok video ni sampai habis, mungkin nama-nama anda akan dipanggil. So, kita dapat detect lah. Oh, kalau dia tak jawab, maksudnya dia memang tak tengok video saya. Okay, student of the day. Set 1. Set 1. Ada banyak lagi. Okay, teknologi zaman Mesopotamia. Dan salah satu teknologi yang hebat adalah penciptaan roda. Dan ini antara penciptaan yang hebat orang Mesopotamia selain batu bata. Dialah orang yang mencipta roda. Roda yang kita gunakan hari ini, orang Mesopotamia yang reka. Okay, dan kita betul berterima kasih kepada orang Mesopotamia ni kerana ada penciptaan roda yang digunakan sampai hari ini. Bila ada roda, boleh menanam, kan? Boleh nak buat bajak, kan ada roda. Nak bergerak ke sini, kereta lembu dan sebagainya. Bila ada roda, mula ada boleh buat kincir air untuk mengairi kawasan tanaman. Inilah penciptaan-penciptaan. Orang Mesopotamia juga ada buat apa? Dia juga mencipta masa. Dia yang reka 1 jam ada 60 minit. Yang kita guna hari ini ni, 1 jam 60 minit. Ya, mereka pun ada teknologi astronomi. Dia ada pakar-pakar astronomi pun.
yang tahu pasal masa. Okey, lagi adalah penceritaan tulisan. Okey, tulisan orang-orang Mesopotamia yang macam awak tengok dekat pahat dekat tiang Hammurabi tadi tu. Ni adalah nama tulisan ni cuneiform. Ni boleh ya, kalau bentuk macam ni A, B, C, D. Okey. Ni teknologi. Next. Okey, binaan bangunan. Ni salah satunya adalah bangunan zaman Mesopotamia iaitu ziggurat. Ziggurat. Ni macam mana bentuknya. Okey. Okey, ini antara ziggurat yang masih yang sebelah yang ni bangunan dia buat ala-ala macam ziggurat. Okey, ini antaranya lah yang masih ada. Okey, kalau Mesopotamia hari ini, kalau negara dekat dunia hari ini, tamadun Mesopotamia terletak antara 3 negara iaitu Iraq, Syria dan juga Turki. Ada masih lagi peninggalan tamadun Mesopotamia yang wujud. Okey, kena pergilah ke Turki, ada kawasan-kawasan tertentu, Katalhuyuk contohnya, awak boleh tengok apa tinggalan-tinggalan Mesopotamia, pintu gerbang, tembok tadi tu kan. Ni ziggurat-ziggurat yang masih ada lagi di apa? Masih ada lagi di yang wujud, masih lagi kita boleh tengok walaupun dah beribu, 5,000, 4,000 tahun dahulu pun masih ada lagi. Ya, alhamdulillah kita boleh tengok kan. Dan ziggurat ini adalah rumah ibadat, temple. Okey, kita tengok video selepas ni. Okey, saya ada video sikit untuk awak tengok. At the center of each major city in Mesopotamia was a large structure called a ziggurat. The ziggurat was built to honor the main god of the city. The tradition of building a ziggurat was started by the Sumerians, but other civilizations of Mesopotamia, such as the Akkadians, the Babylonians, and the Assyrians, also built ziggurats. Ziggurats look like step pyramids. They would have anywhere from 2 to 7 levels or steps. Each level would be smaller than the one before. Typically, the ziggurat would be square in shape at the base. Some ziggurats are believed to have been huge. Perhaps the largest ziggurat was the one at Babylon. Recorded dimensions show that it had been 7 levels and reached a height of nearly 300 feet. It was also 300 feet by 300 feet square at its base. The ziggurat was a temple to the main god of each city. Each city in Mesopotamia had a primary god. For example, Marduk was the god of Babylon. Enki was the god of Eridu, and Ishtar was the goddess of Nineveh. The ziggurat showed that the city was dedicated to that god. Okey. Inilah fungsi ziggurat, temple, rumah ibadat untuk tuhan-tuhan ni lah. Setiap negara kota dia ada tuhan-tuhan macam Marduk dekat Babylon, Ishtar tuhan goddess of Nineveh. Okey, ini adalah nama-nama negara-negara kota. Oh, student of the day set 2. Apakah fungsi ziggurat? So, nama-nama ini sila jawab dalam Telegram. Okay, Haziq, Anis, Muhammad Adam, Haris, Muhammad Ishraq, and Damia Emeline. Okay, next. Kita pergi ke tamadun Mesir. The next tamadun. So, sebelum kita start, cikgu ada video untuk awak sikit. Tengok apa benda ada kat tamadun Mesir ni. Thousands of years ago, Egypt was home to one of the richest and most powerful civilizations in the world. Their art and culture continues to fascinate people even today, and one of the most impressive legacies they left behind is their pyramids. The Great Pyramid of Giza is the only surviving wonder of the ancient world, and the complex of pyramids and other structures on the Giza Plateau near Cairo, Egypt, is a World Heritage Site for its importance to history.
You might be surprised to learn that these famous pyramids are not the only pyramids in Egypt. In fact, there are more than 100 of them, most much smaller than the Great Pyramid, and many very damaged. Ancient Egyptians believed that after death, people would continue to live very much like they had when they were alive, and so they buried people with things that they thought they would need. At first, people were buried in the dry desert sand. Okey, itu dah sedikit tentang Mesir. Okey, dalam ni dia beritahu tentang piramid binaan dan ciri-ciri masyarakat orang Mesir. Salah satu cirinya adalah percaya kehidupan selepas mati. Kenapa piramid itu dibina? Okey, sebelum tu kita apakah maksud Sungai Nil? Okey, maksud Sungai Nil, Tamadun Mesir. Okey, Mesir, hadiah Sungai Nil, the gift of the Nile. Kenapa dikatakan hadiah daripada Sungai Nil? Tengok Mesir, Tamadun Mesir terletak di lembah Sungai Nil. Okey, ni pun dah dua tamadun terletaknya di kawasan sungai. Kenapa kata sungai? Kerana sungai ni telah membawa lumpur hitam yang subur. Duduk tepi sungai dan dekat sungai ni ada lumpur hitam yang sangat subur untuk pertanian. Jadi ia menjadi sumber makanan untuk masyarakat tamadun Mesir. Dan sungai Nil membekalkan sumber makanan seperti ikan. Of course, dalam sungai ada ikan. Dan sungai Nil menjadi sumber perhubungan dan juga pengangkutan. Yang saya cakap tadi lah, sumber sungai. Apakah kepentingan sungai? Kenapa sungai itu penting? Okay, dan sungai ni antara sungai yang terpanjang. Dan sangat panjang dan di sekitar tepi-tepi sungai Nil tu memang adalah wujud manusia-manusia yang tamadun-tamadun yang negara-negara kota yang wujud, kerajaan-kerajaan yang wujud di tepi sungai. Okey. Di Tamadun Mesir terbagi ada 3, ada kerajaan purba yang paling awal, pertengahan dan kerajaan baru. Okay, yang paling purba ni dia dikatakan bermula sekitar tahun 5000 sebelum Masihi, dapat 2 buah kerajaan. Yang paling famous iaitu pada tahun 3100 sebelum Masihi ialah Raja Menes. Menyatukan 2 kerajaan yang membuka bandar Memphis. Kan? Pernah dengar tak Raja Menes yang dikata disentuh boleh jadi emas tu kan? Inilah dia katanya kan, Raja Menes. Pegang-pegang boleh jadi emas tu kan. Mitos mengatakan. Okey, dulu di Mesir, di pinggir-pinggir sungai ni tu wujud pelbagai kerajaan. Jadi Raja Menes ini telah menyatukan beberapa kerajaan dan akhirnya membuka satu bandar yang besar iaitu bandar Memphis. Dan zaman kemuncak kerajaan purba ni ialah sekitar tahun 2650 sebelum Masihi. Okey. Kerajaan pertengahan pula sekitar tahun 2100 hinggalah 1600 sebelum Masihi. Yang paling popular kerajaan Tibes ke, okey. Dan terkenal dengan aktiviti perdagangan. Dan dikatakan perdagangan ke Nubia itu selatan Mesir. Dan juga ada kekuatan tentera dijaga. Okey, perdagangan. Dan yang kerajaan baru, pemerintah digelar Fir'aun. Okey, tentera yang kuat. Fir'aun yang terkenal adalah Ramses. The Great Ramses. Banyak membina monumen, terkenal berupa berhala. Dan zaman kejatuhan Ramses II. Okay, ada gambar kot tadi, dalam video tadi tu tentang penciptaan yang dibina oleh Ramses ni. Itu yang ada Temple of Abu Simbel, dia yang ada berhala besar kat depan tu. Dia lah yang mencipta. Dan Fir'aun banyaklah yang popular tu, Amun, Ramses, zaman-zaman Musa ni adalah ni kan. Kita tak pastilah zaman Musa tu apa nama Fir'aun dia. Tu kena search pula lah. Siapa itu Fir'aun? Fir'aun ini adalah pemimpin ataupun raja yang dianggap sebagai Tuhan. Sebab orang takut dengan dia. Semua rakyat Mesir akur dengan Fir'aun dan akan turutlah apa perintah Fir'aun. Nak suruh bina piramid, suruh buat ini, buat. Sebab dia memang menganggap Fir'aun itu Tuhan. Dia berkuasa mutlak. Apa dia cakap orang boleh dengar. Nak bunuh orang ke, nak buat apa ke, dia boleh sebab dia berkuasa mutlak terhadap rakyat dia. Fir'aun sangat menggalakkan aktiviti perdagangan.
berdagang tu. Sumber ekonomi dia. Dan satu lagi, percaya kehidupan selepas mati. Itulah sebabnya kenapa Fir'aun bina piramid. Piramid berbeza dengan zigurat. Zigurat temple, maksudnya rumah ibadat. Tapi piramid ini adalah apa? Makam, kubur dia. Fir'aun masih hidup. Dia dah fikir dah dia mati nanti. So dia suruh orang buat piramid untuk dia. Kerana dia nak nanti lepas dia mati, bangun-bangun lepas mati tu, dah ada kehidupan. Sebab dia percaya ada kehidupan selepas mati. Dalam piramid tu ada apa? Masa dia mati, dia akan letakkan harta benda dia, makanan. Jadi percaya bahawa lepas dia mati, dia akan dihidupkan semula. Itu sebabnya piramid banyak harta karun. Orang suka pergi curi kat piramid, kan? Banyak harta-harta karun. Sebab memang Fir'aun simpan harta dia di dalam piramid. Bila dia mati, Fir'aun tu akan bawa sekali dengan dia punya barang-barang. Siapa yang mencipta piramid ni? Nama arkitek yang mencipta piramid lah Imhotep. Imhotep. Dia yang mencipta piramid. Tengok dari segi ekonomi, tamadun Mesir. Apa yang ada? Penenunan. Samalah seperti Mesopotamia. Kalau Middle East ni memang terkenal dengan tekstilnya lah. Iaitu cotton. Dan memang terkenal the finest Egypt's cotton ialah antara yang tercantik dan terbaik dan berkualiti. Yang kedua adalah pembuatan tembikar. Masih lagi samalah pembuatan tembikar tu. Kertas. Dan satu lagi adalah yang paling popular sumbangan tamadun Mesir adalah pembuatan kertas. Dan kertas ini dibuat daripada daun papyrus. Lepas ni ada video tunjuk cara-cara macam mana kertas itu dibuat. Dan emas. Emas tu memanglah. Kalau awak tengok video-video atau dokumentari tentang Fir'aun, memang dia bersalut emas. Penuh dengan gelang-gelang rantai dia. Fir'aun tu sendiri pakai emas. Dia punya mahkota emas. Apa lagi? Kalau mumia dia tu pun, dia apa? Keranda dia pun, coffin tu pun dia barut emas. Emas memang banyak di tamadun Mesir. Teknologi. Ini ada tulisan hieroglif, pembuatan kertas tadi, binaan piramid, monumen. Inilah dia saya cakap tadi, pembinaan dia dah ada ilmu geometri. Nak bina ni bukan sahaja mesti ada ilmu kan. Mesti nak pembinaan, ada arkitek. Kira orang hebat dah orang Mesir ni. Dia dah ada ilmu matematik, geometrik, macam mana nak bina, macam nak bina jangan biar runtuh, macam kekal. Kira binaan ni hebat sebab sampai tahun 2021 awak boleh tengok lagi piramid. Kalau benda ni dah wujud 5,000 tahun dahulu. Hebat tak hebat binaannya. Dan satu lagi yang paling popular adalah ni lah, pengawitan mayat, mummification. Pengawitan mayat. Mummy. Sebelum tengok movie The Mummies, nak tengok macam mana rupanya. Ataf Muhammad Shahaita spends about 2 hours harvesting papyrus by hand from the single acre he owns. It takes a year for a papyrus. They chop the stalks based on the size they want the paper. Then, workers spend the entire day cutting the papyrus into thin strips using a fishing line. This method is more efficient than the ancient process. كان عشان بيشرخوا بالسكينة. احنا عندنا فتلة خيط بلاستيك. Mixed with potassium hydrate for a couple days. The chemicals speed up the fermentation process. بنشرخ بيها. عندنا التخمير كان زمان هم Mixed with water and chlorine to lighten the color. اللون الورقة كانت غامقة عندهم. احنا عندنا صنعنا اللون بالكرول. عندنا كرول بيدينا اللون الفاتح والغامق. نتحكم فيه يعني. Workers lay out the wet papyrus strip by strip. Each sheet of paper has 2 layers, one vertical and one horizontal, to strengthen it. Then, the stack goes into the compressor to dry. كان زمان ايام الفراعنه كان لما بيجوا يكبسوا الورق بقى يجيبوا حجاره ويكبسوها. احنا عندنا مكابس. After that, the sheets are sandwiched between pieces of cardboard to soak up any leftover moisture. 100% كده الورقه نشفت اهي. كده خلصت على الغيار. كده تمام. نحطه في كيس ونعد الورق Itu hasil-hasilnya ya.
Okay, dari kesenian kesusasteraan. Okay. Lihat ini dia punya hasil lah, lukisan. Dia boleh tengok tepi piramid tu. Penceritaan. Okay. Okay, student of the day lagi. Ada lagi. Berikan 2 kerajaan yang wujud dalam Tamadun Mesir. So, Nur Adeline, Halisha. Okay, boleh jawab soalan-soalan ni. Saya Akif dan jawapan-jawapannya perlu dalam Telegram. Okay, itu saja untuk student of the day. So, ada 15 orang lah kan akan menjawab soalan cikgu. Okay. Oh, habis dah. Okay, terima kasih kerana mengikuti kelas saya setengah jam. Okay, masa anda untuk dengar pengajaran saya. Kita akan terus berbincang dalam grup Telegram. Okay. Dan satu lagi tugasan yang saya nak suruh awak buat. Okay. Kita saya terangkan. Okay, saya terangkan dalam grup. Okay, terima kasih. Terima bersama saya. Okay. Jumpa lagi next week.